warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini binti Saidin bersama rakan saya Dr. Salwati binti Yaakob. Kami dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ingin membentangkan laporan kajian tindakan kami iaitu PVDBP meningkatkan kemahiran manipulatif pelajar dalam eksperimen kimia. PVDBP bermaksud penggunaan video dengan bimbingan pensyarah. Skop pembentangan. Untuk refleksikan diri, kebanyakan pelajar tidak dapat menguasai kemahiran manipulatif dengan baik ketika menjalankan eksperimen. Masih lagi terdapat pelajar yang tidak mengenali alat radas di makmal, apatah lagi menggunakannya dengan cara yang betul. Setiap kali menerima pelajar baru, pensyarah menghadapi masalah ketika sesi pertama menjalankan eksperimen. Berdasarkan rekod kerosakan peralatan dan kemalangan di makmal, banyak radas dan peralatan makmal telah pecah, rosak serta beberapa kemalangan telah berlaku semasa menjalankan eksperimen. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa pelajar masih belum menguasai kemahiran manipulatif ketika mereka berada di sekolah. Dari segi refleksi pelajar, hasil tembubuan dengan pelajar menunjukkan bahawa mereka kurang menjalankan eksperimen ketika berada di sekolah. Guru mereka hanya menunjukkan demonstrasi sahaja. Eksperimen juga dijalankan dalam kumpulan yang besar kerana kekurangan alat dan radas di makmal mereka. Ada juga sekolah yang tidak mempunyai fasiliti yang lengkap untuk menjalankan eksperimen. Selain itu, sikap sambil lewat pelajar, tidak memberi perhatian dan tidak fokus ketika pensyarah memberi penerangan dan melakukan demonstrasi eksperimen. Dan ada juga pelajar yang tidak dapat membezakan antara radas-radas makmal. Menguasai kemahiran manipulatif ketika menjalankan eksperimen kimia. Objektif umum adalah untuk meningkatkan kemahiran manipulatif sains dalam kalangan pelajar matrikulasi, manakala objektif khusus adalah untuk meningkatkan kemahiran manipulatif pelajar dalam menjalankan eksperimen kimia serta menjadikan video eksperimen sebagai bahan bantu mengajar dan belajar semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Kumpulan sasaran kami, 21 orang pelajar modul 1 dan 18 orang pelajar modul 3. Mereka dipilih berdasarkan kelas amali yang diajar oleh pengkaji dan pemerhatian awal pengkaji semasa mereka melakukan eksperimen 1. Di antara perancangan dan pelaksanaan, daripada kaedah tradisional iaitu hanya memberi penerangan dan demonstrasi kepada pelajar, kami membuat sesi refleksi di mana kita melakukan tinjauan awal dengan membuat pemerhatian dan penilaian pada eksperimen 1 dan juga membual beberapa orang pelajar. Selepas itu sesi refleksi dilakukan, kemudian kami telah menghasilkan video amali iaitu video eksperimen secara sendiri. Kita membuat rakaman dan memuat naikkan di YouTube channel. Pelajar akan diberikan link untuk YouTube channel tersebut. Jadi maknanya pelajar telah melihat video tersebut sebelum kelas pra-amali. Jadi semasa kelas pra-amali, pelajar melihat kembali video tersebut bersama dengan pensyarah. Maksudnya pensyarah akan membimbing pelajar menonton video yang mereka dapat sebelum ini. Selepas daripada kelas, pelajar akan mengulang video tersebut dan pada minggu berikutnya mereka akan menjalankan eksperimen yang kedua. Di sini, pengkaji akan membuat perhatian dan pemerhatian ke atas pelajar secara individu. Hasil daripada itu, pengkaji akan membuat sesi refleksi, kemudian diulang semula iaitu dengan memberi video eksperimen yang ketiga pula. Kemudian pada kelas pra-amali, pelajar sekali lagi diberi bimbingan dan pelajar akan balik dan mengulang kembali video tersebut. Kemudian pada minggu hadapannya mereka akan menjalankan eksperimen yang ketiga. So kali ini, pengkaji akan sekali lagi membuat pemerhatian dan penilaian serta soal selidik telah diberikan kepada para pelajar. Dapatan daripada pemerhatian, penilaian serta soal selidik, maka data telah dianalisa. Jadual 3 menunjukkan analisis perbandingan pencapaian pelajar bagi eksperimen 2 untuk kelas H5P4. Untuk pengetahuan, kelas ini pada eksperimen yang kedua, H5P4 hanya diberi video sahaja. Jadi pelajar akan menonton video secara kendiri tanpa bimbingan pensyarah. Manakala pada kelas K2P4,
Pelajar diberi video tetapi kali ini dengan bimbingan daripada pensyarah. Berikut adalah dapatan. Dapatan menunjukkan bahawa kelas K24 yang mendapat bimbingan semasa menonton video lebih baik keputusannya daripada kelas H5P4 yang hanya menonton video tanpa bimbingan. Direfleksi di sini menunjukkan bahawa mereka tidak dapat fokus pada langkah-langkah yang penting tentang cara pengendalian radas tersebut walaupun telah menonton video tersebut secara berulang-ulang kali. Mereka hanya menonton video tersebut seperti menonton drama atau filem sahaja. Mereka tidak dapat tahu di mana perlu fokus, kepada teknik mana yang mereka perlu ambil perhatian. Kita nampak perbezaan yang sangat besar. Jadual yang keempat menunjukkan analisis perbandingan pencapaian bagi kelas H5P4 bagi eksperimen 2 dan eksperimen ketiga. Pada eksperimen yang ketiga kali ini, kelas H5P4 telah diberi bimbingan semasa mereka menonton video. Dapatan menunjukkan bahawa peningkatan pencapaian tinggi bagi eksperimen 3 apabila pelajar diberi bimbingan oleh pensyarah semasa menonton video. Jadual 5 pula menunjukkan analisis perbandingan pencapaian kelas K24 bagi eksperimen 2 dan eksperimen 3 di mana kedua-dua eksperimen mereka mendapat bimbingan daripada pensyarah. Di peningkatan pencapaian turut berlaku pada kelas K24 kerana pengalaman pelajar mengendalikan radas pada eksperimen 2 juga turut menyumbang kepada peningkatan kemahiran manipulatif ini. Buat pengetahuan, eksperimen 2 dan eksperimen 3 mempunyai kaedah eksperimen yang sama. Analisis daripada soal seri penggunaan radas dan video menunjukkan bahawa bagi persoalan saya masih memerlukan bantuan pensyarah walaupun telah menonton video eksperimen secara berulang kali. 5.9% memerlukan bantuan sepenuhnya. 82.4% memerlukan sedikit bantuan dan hanya 11.8% tidak memerlukan bantuan. Maknanya di sini lebih daripada 80% pelajar masih memerlukan bantuan walaupun sedikit daripada pensyarah untuk menonton video tersebut. Berikut adalah komen dan cadangan daripada pelajar. Okay, saya baca yang di bawah sekali. Secara keseluruhan, video eksperimen amat membantu saya dalam mengendalikan eksperimen bahan radas yang berada di dalam makmal. Saya dapat memahami, mengetahuinya dengan lebih mudah dan dapat menonton video tersebut secara berkali sekiranya kurang faham. Akhir sekali, saya menjadi lebih faham dan mudah jika pensyarah menerangkan semula di dalam kelas tentang video yang telah ditonton. Jadi maknanya pelajar masih memerlukan bantuan pensyarah dalam menonton video amali tersebut. Di sini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan kemahiran manipulatif pelajar apabila mengendalikan alat radas eksperimen. Yang kedua, perlunya bimbingan pensyarah semasa menonton video eksperimen yang diberikan kerana ia akan mengukuhkan lagi kefahaman mereka justru dapat dipraktikkan ketika menjalankan eksperimen kerana ada pelajar yang kurang dari eksperimen di sekolah. Pengalaman dan praktikal adalah sangat diperlukan bagi memantapkan kemahiran manipulatif pelajar dalam menjalankan eksperimen kimia. Keunikan kaedah PVDVP adalah pelajar dibimbing untuk menonton video. Kedua, pelajar akan lebih fokus dan tahu bagaimana mendapatkan maklumat yang penting daripada video tersebut. Dan yang ketiga, video yang dapat ditonton berulang kali sama ada sebelum, semasa ataupun selepas kelas. Jadi kesimpulannya di sini, penggunaan video eksperimen beserta bimbingan pensyarah dapat membantu meningkatkan kemahiran manipulatif pelajar dalam mengendalikan alat radas dan bahan semasa menjalankan eksperimen kimia. Beberapa cadangan disenaraikan di sini kerana pada semester ini pembelajaran sepenuhnya dalam talian. Okey, pensyarah boleh membimbing pelajar menonton video amali menerusi aplikasi live streaming seperti Google Meet, Teams ataupun Telegram. Dan yang kedua, pelajar boleh menggunakan aplikasi Edpuzzle. Sekian, terima kasih.